yang berkaitan dengan kontrak jualan barang yang pada mulanya dikenali sebagai Ordinar Jualan Barang-Barang. Sejahtera hari ini, kumpulan kita akan membentangkan Akta Jualan Barang-Barang 1957. Maksudnya, akta yang memperuntukkan segala elemen yang berkaitan dengan kontrak jualan barang yang pada mulanya dikenali sebagai Ordinar Jualan Barang-Barang. Pada tahun 1989, Ordinar ini telah disemat dan dinamakan sebagai Akta Jualan Barang-Barang 1957. Masuk kontrak jualan Seksyen 41 dalam Akta Jualan Barang-Barang 1957 mentarifkan kontrak jualan barang sebagai satu kontrak yang berkaitan dengan penjual memindahkan atau bersetuju untuk memindahkan hak terhadap sesuatu barang-barang kepada pembeli dengan suatu harga tertentu. Menurut Seksyen 6 dalam Akta Jualan Barang-Barang boleh diklasifikasikan kepada barang sedia dan barang masa hadapan. Barang sedia ada ialah barang yang sudah pun dimiliki atau disimpan oleh penjual. Ia ada mungkin berbentuk barang tertentu atau barang yang belum ditentukan. Suatu barang itu menjadi barang tertentu setelah barang itu dikenal pasti dan dipersetujui semasa kontrak jualan tersebut. Manakala barang yang belum ditentukan pula ialah barang yang belum ditentu dan dipersetujui pada masa kontrak jualan tersebut. Barang tersebut akan menjadi barang yang ditentukan selepas kontrak tersebut. Seterusnya, barang masa hadapan ialah barang yang dibuat atau diperoleh oleh penjual selepas kontrak jualan tersebut. Hal ini bermaksud semasa kontrak jualan itu dibuat, penjual belum lagi memilih barang jualan itu. Contohnya, satu persetujuan untuk menjual iPhone 11 Pro tertentu yang akan dihasilkan oleh penjual adalah contoh jualan barang masa hadapan. iPhone 11 Pro itu masih belum pernah dikeluarkan lagi dan akan dikeluarkan. Syarat-syarat ini terdapat dalam Seksyen 14 sehingga Seksyen 17 Akta Penjualan Barang 1997. Lemah tersirat dari Akta Penjualan Barang 1997. Fungsi utama syarat tersirat adalah melindungi hak kepada setiap pembeli atau pengguna. Syarat-syarat ini terdapat dalam Seksyen 14 sehingga Seksyen 17 Akta Penjualan Barang 1997 dan merupakan syarat tersirat dalam setiap kontrak penjualan barang. Terma syarat tersirat terbagi kepada 4, iaitu hak milik, kualiti atau kesesuaian, jualan perihalan atau deskripsi, jualan mengikut sampel. Syarat tersirat mengenai hak milik. Mengikut Seksyen 14(a) Akta Jual Beli 1997, dalam suatu kontrak jualan, melainkan hal keadaan kontrak adalah bertujuan menunjukkan niat yang berlainan, terdapat satu syarat tersirat di pihak penjualan, bahawa dalam satu kes jualan, dia mempunyai hak untuk menjual barang-barang pada masa bila milikan itu berpindah. Syarat tersirat dalam kontrak jualan bermaksud penjual mempunyai hak milik terhadap barangan yang dijual. Syarat tersirat dalam perjanjian untuk menjual pula bermaksud penjual akan mempunyai hak milik yang sah terhadap barangan pada masa barang itu akan berpindah kepada pembeli. Akan tetapi, jika penjual itu tidak mempunyai hak ke atas barang yang dijualnya, ia dianggap telah melanggar syarat tersirat seperti yang telah diperuntukkan di bawah Seksyen 14(a) Akta Jual Beli 1997. Syarat tersirat mengenai jualan mengikut perihalan atau deskripsi. Penjualan secara perihalan atau deskripsi berlaku apabila pembeli tidak melihat barang yang sebenar dan sekadar bergantung kepada deskripsi yang telah diberikan oleh penjual. Contohnya, pembeli membuat pesanan barang berpadukan katalog atau iklan di akhbar atau iklan di televisyen atau melalui internet. Ikut Seksyen 15 Akta Jual Barang 1997, iaitu terdapat satu kontrak untuk menjual barang-barang melalui perihalan. Terdapat satu syarat tersirat bahawa barangan sebenar yang dijual hendaklah sama atau tepat dengan deskripsi yang diberikan. Kegagalan penjual untuk menyediakan barang sebenar yang sama dengan apa yang telah diperihalalkan sama ada oleh penjual atau pembeli, ia akan memberi hak kepada pihak pembeli untuk menolak kontrak tersebut. Mengikut Seksyen 12(2) Akta Jual Barang 1997. Seterusnya, syarat tersirat mengenai mutu atau kesesuaian.
Mengikut Seksyen 16/1 Akta Jual Barang 1997, sekiranya sesuatu barangan yang dijual itu tidak bersesuaian dengan kehendak pembeli atau tidak bermutu, pembeli tiada hak untuk mendakwa pihak penjual atas pelanggaran syarat. Syarat tersirat yang terakhir ialah jualan mengikut sampel atau contoh, iaitu suatu jualan yang mana pembeli membeli berdasarkan sampel yang ditunjukkan oleh pihak penjual. Mengikut Seksyen 17/1 Akta Jual Barang 1997 bermaksud suatu kontrak jualan ialah suatu kontrak untuk menjual melalui sampel jika terdapat terma yang jelas atau tersirat mengenainya dalam kontrak. Selain itu, mengikut Seksyen 17/2 Akta Jual Barang 1997 bermaksud sekiranya jualan dibuat secara sampel, syarat-syarat tersebut adalah terpakai, iaitu keseluruhan barangan sebenar hendaklah bersamaan dengan sampel dari segi mutu. Yang kedua, pembeli hendaklah mempunyai peluang yang munasabah untuk membandingkan keseluruhan barangan dengan sampel sebelum membuat penerimaannya. Yang ketiga, barangan itu hendaklah terpelihara daripada sebarang kecacatan yang boleh menjadikannya tidak bermutu dagangan, yang mana kecacatan tersebut tidak kelihatan semasa pemeriksaan munasabah ke atas sampel itu. Sekiranya jaminan tidak dipenuhi, maka seseorang itu berhak untuk menuntut ganti rugi. Jaminan adalah sebuah ketentuan. Sekiranya jaminan tidak dipenuhi, maka seseorang itu berhak untuk menuntut ganti rugi. Sekiranya jaminan ini dilanggar ataupun tidak dipenuhi, maka penjual mestilah bertanggungjawab atas kecederaan ataupun kerosakan yang dialami oleh pembeli. Pendedahan barangan yang berbahaya bermaksud penjual mestilah memberi amaran kepada pembeli dengan tepat sekiranya barangan yang dijual itu mempunyai sifat-sifat berbahaya. Jaminan untuk memenuhi syarat atau kesesuaian menurut penggunaan perdagangan merupakan jaminan tersirat yang mengenai kualiti atau kesesuaian sebuah produk bagi tujuan tertentu yang dilampirkan menurut penggunaan perdagangan. Jaminan tanpa beban merupakan jaminan tersirat yang menyatakan bahawa barangan tersebut bebas dari caj atau pembebanan daripada pihak ketiga yang belum diketahui oleh pembeli pada ataupun sebelum waktu kontrak penjualan dimeterai. Jaminan untuk pemilikan tidak diganggu bermakna sesuatu barang yang telah dibeli tidak boleh dirampas ataupun diambil daripada pembeli, dan pembeli berhak untuk memiliki barang tersebut secara tenang, dan sekiranya pemilikannya terganggu, maka pembeli berhak untuk menuntut ganti rugi daripada penjual kerana melanggar jaminan. Terdapat 4 jenis jaminan tersirat yang telah diungkapkan. Yang pertama, jaminan untuk penggunaan tidak terganggu. Yang kedua, jaminan tiada beban. Yang ketiga, pendedahan barangan yang berbahaya. Dan yang keempat, jaminan untuk memenuhi syarat atau kesesuaian menurut penggunaan perdagangan. Penjual itu tidak menjual barang milik dia, tetapi dia menjual barang yang bukan hak milik dia. Okey, sekarang saya nak menerangkan mengenai Nemo Debt Code Non-Habit. Ianya merupakan satu undang-undang yang bermaksud pembeli tidak mendapat hak milik ke atas barang yang dibeli sekiranya barang itu dibeli oleh penjual yang tidak memiliki hak ke atas barang itu sendiri. Atau secara terperincinya, tak ada orang yang boleh memberikan hak lebih baik daripada orang yang memiliki barang itu sendiri. Seseorang itu tidak boleh meminahkan hak kepada orang lain sesuka hati, melainkan hak tersebut merupakan hak mereka sendiri. Tujuan peraturan ini dicipta adalah untuk melindungi hak semua pemilik ke atas barang mereka sendiri. Peraturan ini kekal dan sah digunakan sekiranya pembeli tidak mengetahui bahawa penjual tidak mempunyai hak untuk menuntut pemilikan ke atas objek tersebut. Dalam kebanyakan kes, lebih daripada satu pihak yang tidak bersalah perlu terlibat. Ianya menyebabkan pihak hakim sukar untuk mengemukakan pengadilan dan perlu ada banyak pengecualian berdasarkan peraturan umum untuk melindungi pihak yang tidak bersalah. Penjualan barang dilakukan di antara pembeli dan juga pemilik yang sah ataupun ejen yang sah sahaja. Ada beberapa keadaan di mana penjual itu tidak menjual
barang milik dia, tetapi dia menjual barang yang bukan hak milik dia. Dalam situasi tersebut, undang-undang perlu ditetapkan untuk menentukan pihak yang bersalah dan pihak yang tidak bersalah. Dalam kes itu, ia melibatkan nemo that could non-habit, di mana penjual tersebut menjual barang bukan milik dia kepada pihak ketiga, iaitu pihak yang tidak bersalah, dan penjual itu akan hilang sehingga kedua-dua pihak tidak mendapat keputusan daripada penjual. Ia juga akan menyebabkan salah satu pihak akan mengalami kerugian. Performance of contract in law is the act of doing that which is required by a contract. Okay, Assalamualaikum. Saya Danish. Okay, so saya nak buat short video hari ni. Saya nak explain dua benda pasal performance of contract. First, what is performance of contract? Second is the types of performance of contract. Okay, so what is performance of contract? Performance of contract in law is the act of doing that which is required by a contract. The effect of successful performance is to discharge the person bound to do the act from any future contractual liability. Each party to the contract is bound to perform promises according to the stipulated terms. Okay, itu kiranya macam dia punya definisi performance of contract. Okay, so what are the types of performance of contract? Dia ada dua. There are two types. First is actual performance dan second is attempted performance. Okay, so itu saja. Thank you.